Di dalam bilik gelap, seorang lelaki misteri bekerja keras melukis dan mengukur gambar raja pada peta dengan mengambil kira banyak butiran untuk rancangan penting. Kemudian dia memakai kot gebu dan keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Sementara itu, di sebuah syarikat kewangan, David mempunyai perbualan yang sangat sukar dengan pelanggan melalui telefon kerana dia telah kehilangan banyak wang sebelum Christmas. Selepas dia menutup telefon, corei rakan sekerjanya datang untuk mencuri gula-gulanya dan menghiburkannya. Dia juga mengingatkan David bahawa Emily yang disukainya akan meninggalkan syarikat itu selepas tahun baru, jadi dia perlu mengajaknya keluar tidak lama lagi atau dia akan terlepas peluangnya. Walau bagaimanapun, David tidak fikir ia adalah idea yang baik, tidak kira jika cintanya telah berlaku untuk masa yang lama. Lewat malam itu, David dan Corey menikmati pesta Christmas pejabat dan semasa Corey minum bersama rakan mereka yang lain, David cuba berbual dengan Emily. Bagaimanapun, perbualan mereka amat janggal dan ia berakhir dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Emily meninggalkan parti itu dan David bergegas mengejarnya untuk memberitahu dia terlupa topinya kecuali dia memakai topinya. Gangguan ini menyebabkan dia kehilangan taksi lagi dan David menggunakan peluang itu untuk akhirnya mengajaknya keluar. Emily menerima dan apabila dia cuba menghentikan taksi, David menawarkan untuk membawanya pulang. Apabila dia menerima tawaran itu, David terlebih dahulu berhenti di dalam untuk memberitahu Corey bahawa dia akan pergi. Bagaimanapun, Corey sangat mabuk dan mengingatkan David bahawa dia berjanji akan membawanya pulang juga, jadi kini David tidak mempunyai pilihan selain berurusan dengan roda ketiga. Semasa perjalanan, Corey terus minum dan membuat komen bodoh, membuat suasana di dalam kereta menjadi sangat janggal dan menyebabkan David meminta maaf kepada Emily beberapa kali. Corey juga meminta David untuk telefonnya kerana dia kehilangan telefonnya di pesta itu, tetapi ini hanya berakhir dengan telefon David cepat kehabisan bateri. Ia adalah tengah malam yang sangat sejuk namun Corey berkeras mahu makan pizza, meminta David singgah di ATM berdekatan untuk mendapatkan wang tunai supaya dia boleh membeli mahananda. David menawarkan untuk membayar dengan kadnya sendiri tetapi Corey mengatakan bahawa restoran itu tidak menerima kad. Apabila mereka sampai ke ATM, Corey masuk ke dalam sementara David dan Emily menunggu di dalam kereta berbual tentang daya tarikan perlindungan yang disimpan David di dalam kenderaan. Tiba-tiba Corey mula membuat isyarat kerana dia nampaknya mengalami masalah kad, jadi David juga masuk ke dalam untuk membantu. Emily tidak lama kemudian mula berasa sejuk dan keseorangan di dalam kereta, jadi hanya selepas beberapa saat dia memutuskan untuk menyertai lelaki itu. Dia cuba mengunci kereta semasa keluar tetapi ia tidak berfungsi. Apabila Emily memasuki ATM, David menjelaskan bahawa kunci kereta rosak tetapi mereka tidak akan mengambil masa yang lama jadi tidak perlu risau. Dia kemudian mengambil wang tunai daripada ATM kerana kad Corey dinafikan atas sebab tertentu. Apabila ketiga-tiga mereka berpusing dan hendak pergi, mereka tiba-tiba ternampak satu susuk tubuh yang memakai kot gebu di luar. Emily fikir ia agak pelik kerana dia tidak melihat sebarang kereta di sekeliling dan David serta-merta menyangka ia mungkin perompak. Bagaimanapun, Corey berpendapat ia hanya seorang lelaki yang perlu menggunakan ATM, jadi dia memberitahu rakan-rakannya untuk berhenti bersikap paranoid. Apabila Corey membuka pintu dan mengambil langkah keluar, lelaki itu berjalan ke hadapan, menakutkan Corey untuk masuk semula ke dalam. Kemudian Corey menjerit, bertanya kepada lelaki itu jika dia mahu masuk ke dalam tetapi tidak mendapat jawapan. Lelaki itu hanya berdiri di sana dalam gelap, memandang mereka bertiga dengan ngeri tanpa menggerakkan satu otot pun. Tiba-tiba, seorang pejalan anjing muncul di belakang lelaki misteri itu yang segera berpaling dan bergegas ke pendatang baru, memegang kepalanya untuk menghancurkannya dan membunuhnya. Ketakutan, ketiga-tiga mereka ingin menghubungi 911 tetapi mereka menyedari bahawa telefon David sedang dicas di dalam kereta dan Emily meninggalkannya di dalam dompetnya yang juga berada di dalam kereta. Terdesak untuk mendapatkan penyelesaian, mereka mula mencari butang kecemasan di dalam gerai tetapi mereka tidak menemui apa-apa. Di luar, lelaki itu terus berdiri di situ, memerhatikan mereka seolah-olah tiada apa yang menyeramkan berlaku. Selepas itu, David meminta Emily untuk memberikan kunci keretanya dan apabila Corey cuba menghalangnya daripada keluar, David bersumpah dia boleh berlari ke kereta untuk mengambil telefonnya dan menghubungi polis sebelum lelaki itu dapat menghubunginya. Pada ketika itu, lelaki misteri itu menghampiri kereta David dan mengeluarkan sebuah kotak peralatan, kemudian pergi ke belakang gerai. Tiba-tiba mereka bertiga mula mendengar bunyi dan kuasa terputus seketika.
Apabila ia kembali, suhu mula menurun dan mereka menyedari lelaki itu telah menggunakan kit alat untuk memecahkan pemanas ATM. Nampaknya lelaki itu mahu mereka mati perlahan-lahan daripada menyerang mereka seperti yang dia lakukan dengan pejalan anjing. Apabila lelaki itu kembali ke tempat pemerhatiannya, David mula memukul kaca penutup berharap dapat mematikan penggera ATM, tetapi Emily menghalangnya kerana memecahkan kaca akan membolehkan lelaki itu masuk. Seterusnya David dan Corey mula menendang ATM masuk. Percubaan lain untuk mematikan penggera tetapi tiada apa yang berlaku. Emily menyedari terdapat penggera asap juga tetapi tiada satu pun daripada mereka mempunyai pemetik api. Tiba-tiba beberapa lampu muncul di kejauhan dan Corey ternampak sebuah kereta polis, jadi ketiga-tiga mereka mula menjerit untuk menarik perhatiannya. Malangnya, kereta itu lalu tanpa disedari. Semasa lelaki itu mendengar mereka dari belakang gerai, David mendapat idea mereka harus memberi lelaki itu wang dan permata mereka, mungkin itu akan membuatkan dia pergi. Dalam sampul surat dari ATM, mereka meletakkan anting-anting Emily, jam tangan Corey dan $500 milik David. Kemudian David keluar, menunjukkan dia tidak bermaksud apa-apa dan melemparkan sampul surat itu ke arah lelaki itu, memohon dia untuk membiarkan mereka pergi. Apabila lelaki itu mengambil sampul surat itu, David mengambil peluang dan segera berlari ke keretanya. Ketika lelaki misteri itu mengejarnya, David cuba menghidupkan kereta hanya untuk mendapati wayar telah dipotong. Kemudian dia mengambil telefon Emily dan mendial 911, tetapi pada masa itu lelaki itu memukul tingkap mengheret David keluar dari kereta. Pergelutan berlaku antara kedua-dua lelaki menyebabkan David secara tidak sengaja menjatuhkan telefon dalam proses itu. Memandangkan lelaki misteri itu mencengkam jaket itu, David menanggalkannya dan berlari kembali ke gerai. Terkejut mereka lelaki itu tidak mengejarnya, sebaliknya dia meraih telefon Emily dan melemparkannya ke dalam bagasi kereta bersama sampul surat itu. Seterusnya, Emily menggunakan gincunya untuk menulis bantuan di pintu sementara lelaki itu akhirnya membuat lubang di dinding tetapi penggera masih tidak berbunyi. Emily cuba menggunakan kad David di ATM dengan meletakkan kod itu ke belakang. Percaya ini sepatutnya memberi amaran kepada polis tetapi Corey menunjukkan ia adalah legenda bandar. Masa mula berlalu dan ketiga-tiga mereka tidak lama lagi mula merasakan suhu beku. Apabila mereka tidak melihat lelaki itu di luar, Corey terfikir untuk pergi tetapi Emily menghalangnya. Kemudian Corey mula tertanya-tanya sama ada lelaki ini adalah pelanggan David yang ingin membalas dendam atas semua wang yang dia hilang dengan syarikat mereka dan pertengkaran berlaku. Syukurlah sejuk dengan cepat membuatkan mereka diam dan mereka memutuskan untuk berpegangan tangan untuk memanaskan badan. Tiba-tiba sebuah kereta dengan pengawal keselamatan melihat mesej Emily dan memandu untuk menyiasat. Semasa pengawal menghampiri gerai, ketiga-tiga mereka cuba memberi amaran kepadanya tentang pembunuh dan merayunya untuk menghubungi polis. Malangnya pengawal itu hampir tidak boleh mengambil dua langkah sebelum lelaki misteri itu muncul di sebelahnya dan memukulnya hingga mati dengan besi tayar. Kehilangan semua harapan, Emily duduk di sudut gerai dalam suasana tertekan yang jelas dan Corey dan David tertanya-tanya sama ada kesejukan melanda otaknya. Pada masa itu, lelaki itu memasuki gerai, jadi David dan Corey segera mula melawannya sebelum dia boleh menyakiti mereka. Tiga lelaki itu jatuh ke lantai dalam pergelutan sengit dan David tiba-tiba melihat beberapa wayar tergantung di ATM yang dia ambil dan gunakan untuk mencekik lelaki misteri itu sementara Corey menahannya. Selepas itu mereka terganggu oleh fakta bahawa mereka terpaksa membunuh untuk bertahan, tetapi tiba-tiba mereka melihat sesuatu di luar, lelaki misteri itu masih memerhati mereka. Ketiga-tiga mereka memeriksa dompet yang mereka temui di dalam poket mayat dan mendapati ia hanyalah seorang pekerja dengan keluarga yang ingin menggunakan ATM dan kebetulan memakai jaket yang sama dengan pembunuh yang membuatkan mereka berasa lebih teruk. Beberapa saat kemudian, lelaki misteri itu kembali ke belakang gerai untuk mengerjakan sesuatu manakala Corey mengambil jaket dari badan untuk memanaskan badan. Kemudian David dan Corey mula menyalahkan satu sama lain kerana terperangkap di sini dan pertengkaran berlaku yang tidak lama lagi menjadi fizikal. Emily merayu mereka untuk berhenti dan Corey yang kecewa akhirnya menyerbu keluar untuk melarikan diri seorang diri, mengabaikan rayuan rakannya untuk tinggal. Selepas mengambil beberapa langkah, Corey tersandung pada wayar yang telah disediakan oleh lelaki itu dan lelaki itu segera datang untuk menikam Corey dengan pemutar skru. David ingin membantunya tetapi Emily menahannya di dalam dan David secara tidak sengaja menolaknya terlalu kuat.
Sebaik sahaja Chore keluar, lelaki misteri itu kembali ke pintu belakang ATM membawa hos api bersamanya. Emily dan David tidak percaya mereka kehilangan seorang kawan dan cuba menghiburkan satu sama lain. David mengaku dia tahu topi yang dipegangnya di parti itu bukan milik Emily, ia hanya menjadi alasan untuk bercakap dengannya dan kemudian kedua-duanya berkongsi ciuman. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi bising di luar, nampaknya lelaki itu masih bekerja di bahagian belakang ATM. Pada masa itu, mereka perasan Chore sedang bergerak dan oleh itu sebenarnya masih hidup, jadi kedua-duanya mengambil kesempatan daripada pembunuh berada di belakang untuk berlari keluar dan menangkap Chore, membawanya kembali ke dalam sebelum lelaki itu dapat menangkap mereka. Emily dan David kemudian menutup luka Chore dengan risalah dan jaket Emily dengan harapan dapat menghentikan pendarahan dan mengelakkan hipotermia. Semasa David mula memukul ATM dengan tong sampah sebagai percubaan terakhir yang terdesak untuk mengaktifkan penggera, lelaki misteri itu menolak kereta David di hadapan ATM untuk menghalang pintu dan keluar. Hanya sesaat berlalu sebelum gerai ATM mula diisi dengan air sejuk melalui lubang pemanas isan hos yang disambungkan lelaki itu di belakang. Emily dan David cuba mengangkat Chore ke atas air tetapi tidak berjaya, tetapi David sekurang-kurangnya menemui pemeti api di salah satu poket jaket. Semasa Chore mati terapung di dalam air dan lelaki itu menyediakan kerusi di luar untuk meneruskan jam tangannya, David membakar beberapa risalah dan cuba mengaktifkan penggera asap, tetapi dia tidak dapat mencapainya tidak kira bahagian mana pun di gerai yang dia panjat. Membuang risalah ke dalam tong sampah juga tidak membantu, tetapi kemudian Emily mendapat idea, dia duduk di bahu David dan mengangkat tin, akhirnya berjaya mendekatkan nyalaan api untuk mencetuskan penggera kebakaran. Mereka gembira akhirnya berjaya, namun pada ketika itu David tergelincir, menyebabkan Emily terjatuh dan menghempap kepalanya di atas rak serta merta mati. David menangis dan berpaut pada badan Emily apabila tiba-tiba lelaki misteri itu merempuh kereta pengawal keselamatan itu ke arah David yang melanggar kaca. Setelah kehilangan segala-galanya, David yang marah mengambil botol wain Chore dan dengan sehelai jaket, dia mengubahnya menjadi molotov, kemudian dia pergi keluar dan melemparkannya ke arah lelaki di atas kerusi. Angka itu serta-merta terbakar, bagaimanapun ia mendedahkan bahawa ia bukan lelaki misteri tetapi sebenarnya mayat lelaki keselamatan yang memakai kod yang sama. Lelaki sejati masih memerhati dari jauh. Akhirnya, sekumpulan pegawai polis dan bomba muncul dan mengepung ATM menyebabkan lelaki itu hilang. David cuba memberitahu mereka apa yang berlaku tetapi sebaliknya dia ditangkap kerana apabila mereka memeriksa kamera keselamatan, ceritanya kelihatan agak berbeza. Tiada audio dan lelaki misteri itu sentiasa berada cukup jauh untuk mengelak daripada muncul dalam rakaman. Oleh itu, keputusan akhir menjadikannya kelihatan seperti David, Chore dan Emily sedang merompak ATM dan membunuh lelaki keluarga itu kerana menjadi saksi. Ia juga menjadikan ia kelihatan seperti David membunuh dua rakannya. Semasa polis membawa David pergi, dia melihat lelaki misteri itu tergantung di kalangan orang ramai yang ingin tahu. Beberapa ketika kemudian, lelaki misteri itu kembali ke biliknya untuk membuat rancangan baru. Ternyata dia seorang pembunuh bersiri dan dia sentiasa membuat rancangan rumit untuk menangkap orang di ATM, meninggalkan mangsa terakhir yang terselamat untuk dipersalahkan.